Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan sihat dan gembira cuti-cuti ni. Okay, hari ni Abang Ibi akan mengajar tentang sastra. Walaupun ramai orang Abang Ibi rasa pernah dengar perkataan sastra ni, tapi mungkin kurang pasti apakah maksud sastra yang sebenarnya. Jadi sastra ni basically ialah suatu hasil karya yang indah, bernas dan berfaedah yang disampaikan oleh seseorang pengarang. Okay? Pengarang ni penulis lah biasanya. And syarat dia mesti ni 3. Indah, bernas dan juga berfaedah. Okay? So kalau sesuatu karya itu tidak berfaedah atau tidak indah, biasanya kita tak panggil dia sebagai sastra. So bila kita baca, kita akan tahulah sama ada ianya indah atau tidak. Okay. So untuk kelas korang, tahun ni kita akan belajar menggunakan cerpen. Ya, sastra ni ada macam-macam jenis. Kita ada cerpen, kita ada novel, kita ada sajak dan lain-lain. So kenapa Abang ambil cerpen? Sebab cerpen ni sebagai permulaan adalah yang paling mudah dan paling simple Abang rasa. And dia mempunyai cerita yang pendek dan biasanya mempunyai satu tema je. Plot dia sangat ringkas dan watak yang digunakan dia sedikit. Jadi bila dia watak sikit, plot ringkas, tema dia satu je, cerita dia pendek, biasa senang untuk kita nak kaji ya. So sebagai contoh, kalau kita tengok movie-movie yang ada sekarang di dunia ni, tema dan plot dia sangat kompleks. Karakter kadang banyak. So kita tak nak pergi ke situ, kita just nak pakai yang simple je. So kita belajar cerpen. So cerpen ni pun sebenarnya ialah singkatan bahagi cerita pendek. Cerpen. Okay. So kajian sastra atau dalam bahasa Melayu biasanya kita panggil sebagai komsas, komponen sastra. So apa yang Abang akan ajar kepada korang ni ialah apa yang kita nak kaji dalam sesuatu sastra. Okay. So komponen-komponen sastra yang kita akan kaji ialah antaranya ialah tema, persoalan, watak dan perwatakan, sinopsis, latar, gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Sebenarnya banyak lagi ya, dalam SPM punya standard kita ada banyak lagi, tapi sebagai permulaan ni kita tengok kepada beberapa yang penting sahaja dahulu. Lagi satu, sebab permulaan kita tak nak korang semua pening atau give up bila belajar benda ni. Sebab secara jujur masa belajar komsas ni, masa bagi sekolah menengah dulu, bagi agak give up juga. Tapi kita akan cuba jadikan dia semenarik yang boleh. So apa satu-satu ni sebenarnya? So tema ni basically ialah dasar atau persoalan utama penceritaan tu. Okay. Biasanya dia boleh jadi cerita pasal mungkin kekeluargaan, percintaan, kemasyarakatan, agama dan kehidupan. Basically tema ni dia just something yang basic dia. Macam contoh kalau kita tengok cerita Avengers lah contoh. So Avengers ni sebenarnya dia tema dia ialah keselamatan dunia. So daripada tema yang keselamatan dunia tu lah, ada macam-macam muncul yang lain pula, cerita-cerita pendek. So cerita-cerita pendek ni dipanggil sebagai persoalan. So persoalan ni pula ialah cerita-cerita kecil yang ada dalam cerpen atau apa-apa sastra tu untuk mengukuhkan tema. Macam contoh kalau Avengers tu tadi ialah tema dia keselamatan dunia. So persoalan dia macam-macam kan, kalau kita tengok ada yang soalan kekeluargaan, macam
Contoh Thanos dengan Gamora dan macam-macam lah persoalan-persoalan kecil yang ada dalam satu cerita yang punya tema yang besar. So basically semakin panjang sesebuah karya tu, semakin banyaklah persoalan dia. So nanti Abang akan cerita sikit contoh macam mana. Sinopsis ni senang. Dia basically ialah ringkasan kepada cerita yang kita kaji tu. So kalau kita perasan kadang-kadang kalau kita baca buku novel atau buku cerita apa-apa, kita akan pergi belakang buku tu untuk tengok sinopsis buku tu, cerita tu pasal apa. So daripada situ kita dapat idea cerita tu nanti pasal apa. Watak dan perwatakan ni ialah watak-watak yang ada dalam cerita tu. Okay, dia boleh jadi objek, manusia, tumbuhan atau haiwan. Okay, dalam dunia ni sekarang macam-macam cerita. Kita tengok dia orang pakai manusia sebagai hero, ada yang pakai haiwan sebagai hero, ada makhluk lain sebagai hero pun ada. Jadi itu adalah watak. Perwatakan ni ialah sifat dia. Dia seorang yang kasih sayang ke, penakut ke, dan lain-lain lah perwatakan. Contoh kalau kita tengok cerita yang famous, masa kita kecil-kecil dulu kita selalu tengok cerita Arnab dan Kura-Kura. Semua tahu kan cerita Arnab dan Kura-Kura ni. Dia cerita pasal dia orang nak berlumba. So kalau kita tengok daripada satu cerita ni, mungkin tema dia ialah kalau kita tahu dalam perlumbaan ni, dia tema pasal orang yang sombong lah. Orang yang sombong ni, kisah hidup macam mana sebagai seorang yang sombong ni. So persoalan-persoalan yang muncul dalam tu ada macam-macam. Kalau kita tengok ada persoalan yang pasal dia punya belagak, macam sifat belagak yang bawa kehancuran. Dan kita boleh tengok persoalan macam mana kura-kura tu berusaha bersungguh-sungguh walaupun dia perlahan, tapi disebabkan usaha dia yang bersungguh-sungguh, dia akhirnya menang dalam perlumbaan tu. So watak dan perwatakan yang ada dalam ni ialah kita boleh tengok macam mana Arnab ni seekor haiwan. Perwatakan dia ialah seorang yang sombong, belagak dan angkuh. Manakala kura-kura ni ialah seekor, maaf saya cakap tadi seorang, lebih silap. Tadi seekor yang baik hati, lemah lembut dan gigih berusaha. Jadi untuk kerja yang pertama ni, apabila ada sediakan korang satu kerja, first korang kena tengok video yang ada sediakan nanti di link di video YouTube. Dia ada sebuah cerita yang pendek. Apabila perlukan korang baca cerita tu and tengok video tu, and then jawablah kertas soalan yang telah Abang sediakan. Okay, sekian saja untuk session